Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terus bersama saya Amirah Syasha dalam 15 minit MMTV edisi 26 Februari 2024. Kita ke berita utama. Jaga adab, jaga tata tertib serta gunakan tutur kata yang sopan dan bukannya memaki hamun. Itu titah Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Sultan Iskandar apabila memberi lampu hijau kepada Yang di-Pertua Dewan Rakyat dan Dewan Negara untuk mengambil tindakan terhadap mana-mana wakil rakyat yang tidak mematuhi peraturan sepanjang persidangan termasuk mengambil keputusan sekatan selama 14 hari. Baginda bertitah amat berasa malu memasuki Dewan Parlimen setelah melihat gelagat dan perangai ahli-ahli parlimen sebelum ini. Justru Sultan Ibrahim berharap semua ahli Dewan menunjukkan teladan yang baik apabila berada di dalam Dewan yang mulia dengan mematuhi peraturan yang sepanjang tempoh persidangan. Sultan Ibrahim turut mengingatkan bahawa Parlimen adalah tempat para penggubal undang-undang berhimpun untuk membuat peraturan dan semua wakil rakyat adalah para penggubalnya. Sultan Ibrahim Sultan Iskandar bertitah bahawa Seri Paduka tidak akan melayani sebarang permintaan mana-mana pihak yang cuba menggugat kestabilan politik negara. Titah baginda lagi, semua pihak mestilah menerima kenyataan dan menghormati kerajaan perpaduan yang telah dibentuk. Sultan Ibrahim menyeru semua sama ada kerajaan atau pembangkang untuk bersatu hati dan berganding bahu bekerjasama untuk membangunkan negara demi kepentingan seluruh rakyat Malaysia. Seri Paduka berharap semua ahli yang berhormat menumpukan usaha membela hidup rakyat dan bukannya kepentingan parti politik dan diri sendiri. Titah baginda Seri Paduka berharap semua ahli Dewan akan menunjukkan contoh teladan yang baik apabila berada di Dewan dengan mematuhi peraturan sepanjang tempoh persidangan. Gabungan Pilihan Raya Bersih dan Adil Bersih akan menghantar permohonan berhubung penganjuran Perhimpunan Tuntut Reformasi 100% kepada Ibu Pejabat Daerah Dang Wangi, Kuala Lumpur hari ini. Pengerusi Bersih Muhammad Faizal Abdul Aziz berkata pihaknya akan memberi kerjasama penuh kepada Polis Diraja Malaysia untuk melaksanakan perhimpunan tersebut esok di Plaza Tugu Negara. Mengulas lanjut, Muhammad Faisal memaklumkan bahawa berhimpun secara aman tertakluk di bawah perkara 10 Perlembagaan Persekutuan dan matlamat perhimpunan itu adalah bagi mendesak kerajaan menunaikan janji mereka dan melaksanakan 100% pembaharuan. Dalam pada itu, media sebelum ini melaporkan polis belum menerima sebarang permohonan berhubung penganjuran Perhimpunan Tuntut Reformasi 100% di Parlimen. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Alauddin Abdul Majid berkata, himpunan tanpa pemberitahuan adalah suatu kesalahan di bawah Seksyen 9-5 Akta Perhimpunan Aman 2012 serta menasihati orang ramai agar tidak menyertai perhimpunan berkenaan. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM menubuhkan jawatan kuasa khas bagi mengenal pasti punca kejadian lemas yang merenggut nyawa seorang anggotanya pada 22 Februari lalu. Ketua Pengarah JBPM, Datuk Nur Hisham Muhammad berkata, langkah berkenaan juga bagi menambah baik prosedur operasi standard SOP jabatan untuk mengelak kejadian sama berulang. Beliau menjelaskan siasatan jawatan kuasa khas terbabit dijangka mengambil masa 2 minggu untuk dilengkapkan dengan punca kematian anggota berkenaan buat masa ini diklasifikasikan sebagai mati lemas. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas majlis penyampaian anugerah perkhidmatan cemerlang JBPM Terengganu hari ini. Pada Jumaat lalu, anggota Balai Bomba dan Penyelamat BBP Butterworth Muhammad Izzuan Ilyas 42 tahun ditemukan meninggal dunia selepas lemas ketika menyelenggara bot penyelamat di JT Pengkalan Marin JBPM Mak Mandin. Mayat mangsa kemudiannya dijumpai selepas 19 jam operasi mencari dan menyelamat sebelum dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Masjid Jamek Pekan Darat, Butterworth pada Jumaat lalu. Utusan Malaysia dan Cosmo melancarkan satu lagi produk terbaru. Apa yang ada dalam Iklaneka? Ia adalah platform yang tepat dan efektif untuk mengiklan antaranya pelbagai jenis notis, cautan kosong, hartanah, tender, kenderaan, mencari wali atau waris dan pelbagai lagi. Apa yang anda cari? Semuanya ada di sini. 2 dalam 1. Layari iklaneka.utusan.com.my.
Kita kembali lagi. Anggota juru iring bermotosikal yang tular baru-baru ini selepas didakwa menahan aliran trafik membabitkan kenderaan berat secara tiba-tiba bakal disiasat Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard JIPS. Ketua Polis Kuala Lumpur Datuk Alauddin Abdul Majid berkata pihaknya sudah mengarahkan JIPS untuk menjalankan siasatan berhubung kejadian terbabit. Sabtu lalu, tular satu video berdurasi 35 saat dipercayai rakaman kamera papan pemuka kenderaan berat berkenaan dimuat naik di media sosial. Berdasarkan tarikh pada rakaman, kejadian dipercayai berlaku pada Selasa minggu lalu. Disusur keluar sebuah lebuh raya memaparkan juru iring berkenaan menahan dua motosikal dan kenderaan berat dipercayai lori. Tindakan memberhentikan kenderaan secara tiba-tiba tersebut dikuatiri boleh mengakibatkan kemalangan atau lebih parah jika berlakunya kematian. Pelakon jelita Fasha Sanda mengakui bahawa pada tahun ini dia masih belum melalui fasa perbalahan dengan suaminya Aidil Aziz. Fasha atau nama sebenarnya Nur Fasha Sanda Hassan 40 tahun berkata perkahwinannya dengan Aidil ada pasang surutnya, namun teman hidupnya itu seorang yang sangat mudah dibawa berbincang. Menurut Fasha lagi, biarpun hubungan rumah tangganya belum begitu sempurna, tetapi dia sering mendoakan perkahwinan mereka bakal kekal selama-lamanya. Dalam masa sama, dia tetap mendahulukan tanggungjawabnya sebagai isteri dan ibu supaya semua terjaga walaupun sesibuk mana tugas di luar. Kita beralih ke berita dunia. Sebuah kereta api barang dilaporkan bergerak lebih 70 km dari wilayah Jammu dan Kashmir ke Hoshiarpur tanpa dikendalikan oleh pemandu. Kejadian luar biasa itu berlaku antara pukul 7.25 pagi hingga 9 pagi waktu tempatan apabila kereta api itu berhenti di stesen Katua untuk menukar pemandu. Juru cakap syarikat Northern Railway berkata kereta api dengan 53 gerabak itu kemudian mula menuruni trek di kawasan Cerun sebelum kelajuannya meningkat sepanjang perjalanan. Kereta api itu berjaya dihentikan selepas beberapa orang pegawai meletakkan bongkah kayu di landasan. Pemandu dan pembantu pemandu didapati tidak berada di dalam kereta api itu ketika kejadian. Tiada sebarang kerosakan dan kemalangan jiwa dilaporkan dan pihak atasan telah melakukan siasatan dalaman bagi mengetahui punca kejadian. Sebuah bandar yang terletak di permukaan laut sekitar 40 km dari pantai Azerbaijan diramalkan bakal tenggelam dalam masa beberapa tahun lagi. Bandar Neft Dashlari atau juga dikenali sebagai Oil Rocks itu dibina semasa era pemerintahan Kesatuan Soviet pada tahun 1949 dan pernah menerima gelaran platform minyak luar pesisir pertama di dunia sehingga menempah nama dalam buku Guinness World Records. Kini daripada 300 km jarak jalan raya yang pernah dibina di bandar raya itu, hanya 45 km yang masih boleh digunakan. Menurut laporan sehingga hari ini, kira-kira 2,000 orang masih tinggal dan bekerja di bandar tersebut. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Kita kembali lagi beralih ke berita ekonomi. Malaysia tersenarai sebagai destinasi pelancongan trending ke-10 oleh TripAdvisor dan mempunyai perkhidmatan yang baik dalam penarafan berkaitan pelancongan oleh pelbagai penerbitan serta organisasi. Malah Malaysia juga merupakan destinasi percutian ke-18 terbaik dunia oleh sebuah organisasi bukan berasaskan keuntungan yang berpengkalan di United Kingdom. Susulan pengiktirafan tersebut, Presiden Kumpulan Mitra Malaysia Sdn Bhd, Mitra Tours and Travel, Tunku Datuk Seri Iskandar Tunku Abdullah berkata, pihaknya mengambil inisiatif untuk turut memainkan peranan penting bagi menggalakkan industri pelancongan menerusi syarikat agensi pelancongannya, Rama Rama Holidays. Ujarnya agensi pelancongan dan pengembaraan seperti Rama Rama Holidays perlu mencipta produk baharu bukan sahaja pasaran masuk bahkan pelancongan domestik.
Kerajaan Kelantan membelanjakan 3.3 juta ringgit bagi menjayakan Tahun Melawat Kelantan 2024 TMK 2024 sekaligus menjadi salah satu penyumbang kepada pembangunan sosioekonomi di negeri itu. Menteri Besar Datuk Muhammad Nasruddin Daud berkata pada masa sama ia turut digunakan untuk merancangkan program pada tahun ini dengan memaparkan keaslian seni budaya dan warisan masyarakat Kelantan. Menurutnya, usaha berkenaan akan digerakkan melalui penganjuran program bertaraf antarabangsa dengan adanya penglibatan serta kerjasama dari negara-negara Asia, Eropah, Timur Tengah dan sebagainya. Ahli Dewan Undangan Negeri Meranti itu juga memberitahu Kerajaan Negeri optimis TMK 2024 dengan tema Family, Food and Festival akan mencapai sasaran 10 juta pelancong dan pelawat. Kita ke berita sukan. Jaringan pemain sayap Harimau Malaya Faisal Halim diangkat sebagai jaringan terbaik Piala Asia 2023. Keputusan undian akhir menyaksikan Faisal atau lebih dikenali sebagai Mickey mengutip 85% meninggalkan 7 lagi pencabar lain iaitu penyerang Jordan Musa Altamari, Son Heung-min Korea Selatan, Supachok Saracat Thailand dan Sardar Azmoun Iran. Sementara itu, 3 gol daripada Abdul Rahman Garib dari Arab Saudi, Keito Nakamura Jepun dan Hassan Al-Haidos Qatar tidak mendapat sebarang undian. Kejayaan ini sedikit sebanyak mengubati kekecewaan penyokong negara yang tidak dapat menyaksikan Harimau Malaya untuk mara lebih jauh ke hadapan selepas terkandas di peringkat kumpulan. Jaringan Mickey terhasil selepas bintang selangor itu berjaya memperdayakan tonggak pertahanan Korea Selatan Kim Min-jae sebelum merembatannya berjaya menerjah gol lawan dan mengesahkan keputusan seri 3-3. Liverpool melengkapkan perjalanan pertama mereka dalam misi memburu 4 piala bagi musim ini selepas merangkul trofi Piala Liga Inggeris EFL awal pagi tadi. Kejayaan itu hadir selepas skuad kendalian Jurgen Klopp itu berjaya menumbangkan Chelsea 1-0 pada aksi final yang berlangsung di Wembley. Skuad The Reds berjaya menjaringkan gol tunggal tersebut menerusi pemain pertahanan mereka Virgil van Dijk pada minit ke-118. Kejayaan itu juga menyaksikan klub menjulang trofi ke-10 sepanjang kariernya di Anfield. Namun kali ini lebih istimewa kerana terpaksa menurunkan 5 pemain berusia di bawah 20 tahun yang tidak memiliki pengalaman beraksi di pentas tertinggi. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Selasa 27 Februari 2024. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Amirah Syasha. Assalamualaikum dan jumpa lagi.